Di sini kita kena tahu, hadirin dan hadirat saya muliakan, antaranya Allahumma ghfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatahu. Yang ni Nabi ni minta perlindungan, saya minta maaf, Nabi minta pengampunan Allah daripada 6 sudut dosa dalam sujud. Ni Nabi baca ketika sujud. Nabi minta pengampunan Allah daripada 6 faktor atau 6 sudut. 6 sudut, hadirin dan hadirat. Apa dia? Ya Allah, kau ampunkanlah keseluruhan dosaku. Jadi apa dia? 6 tu, yang pertama diqqahu, yang besar, saya minta maaf, yang kecil. Wajillahu, yang besar. Wa awwalahu, yang terdahulu. Wa akhirah, yang kemudian. Wa sirrahu, yang tersembunyi. Wa alaniyatah, yang terang-terangan. Jadi maknanya kita nak Allah ampunkan dosa kita ni adalah dosa kecil kita, dosa besar kita, dosa dulu kita, dosa kemudian kita, dosa yang tersembunyi, dosa yang terang-terangan. Yang tu 6 kategori, 6 sudut dosa, hadirin dan hadirat. Jadi kita minta Allah ampunkan kita. Soalannya, doa tu dibaca oleh Nabi. Dan soalannya lagi, adakah Nabi ada dosa? Jadi kita kata, kalau ikutkan Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak melakukan dosa. Baginda tidak melakukan dosa. Tapi kenapa Nabi baca doa istighfar ketika sujud? Asalnya doa tu Nabi nak ajar untuk kita yang amalkan, hadirin dan hadirat. Untuk kita sebenarnya, untuk kita amalkan. Allahumma ghfirli dhanbi kullah diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatah. Baca ketika sujud. Dan disebut oleh para ulama kita, istighfar ni ada 3. Kalau istighfar tu datang daripada anbiya, daripada para nabi dan para rasul, istighfar tu adalah manifestasi syukur. Istighfar tu adalah manifestasi syukur. Jadi apabila mereka beristighfar, sebenarnya mereka bersyukur kepada Allah. Itulah makna dia. Kalau istighfar tu datang daripada mereka yang lebih rendah daripada Nabi, contoh siapa? Para salihin, orang-orang saleh, para ulama. Istighfar mereka bukan kerana dosa juga, tapi istighfar mereka adalah kerana kelemahan dan kekurangan mereka dalam melakukan ibadat. Mereka dah puasa, dah salat dah ni, tapi mungkin ada kelemahan dan kekurangan dalam ibadat. Maka mereka istighfar kepada Allah. Dan istighfar yang ketiga adalah istighfar orang awam. Istighfar orang awam ni disebabkan dosa. Istighfar orang awam ni disebabkan dosa. Tetapi Nabi SAW beristighfar dalam sujud. Allahumma ghfirli dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa sirrahu wa alaniyatah. Dan satu lagi doa yang Nabi SAW baca ketika sujud adalah diriwayatkan oleh Sayyidah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Beliau berkata, suatu malam aku bangun malam, pada pertengahan malam, dan aku dapati yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada di sebelahku. Maka aku pun mencari-cari Nabi dengan tanganku, sehinggalah aku memegang baginda, dan aku dapati baginda sedang sujud. Baginda sedang sujud. Dan pada ketika itu aku mendengar Rasulullah SAW membaca ketika sujud, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Ini doa yang Nabi SAW baca dalam sujud, hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Terjemahannya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku mohon perlindungan dengan redamu daripada murkamu. Wa bi mu'afatika min uqubatik, aku mohon perlindunganmu dengan kemaafanmu daripada hukuman dan seksaanmu. Wa a'udzu bika minka, aku mohon perlindunganmu dengan dirimu sendiri ya Allah. La uhsi sana'an 'alaik, aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu. Anta kama asnaita 'ala nafsik, engkau sebagaimana yang engkau sendiri memuji dirimu. Hadirin dan hadirat, yang ni Nabi baca ketika sujud. Jadi orang tanyalah, doa dalam sujud tu baca dalam hati ke baca di lidah? Tuan-tuan rasa hadis tu tadi menunjukkan kepada apa? Jawapannya, dalam hati ke lidah? Kita kata di lidah lah. Sebab Aisyah kata, aku mendengar Nabi SAW membaca. Takkan Nabi baca dalam hati pula? Kalau benda dalam hati, kita boleh dengar ke, hadirin dan hadirat? Saya kalau dengar dalam hati tuan-tuan ni, apa agak-agaknya dalam hati tuan-tuan sekarang ni? Bila nak habis ke? Jam dah pukul berapa ni? Jadi itu belum lagi, hadirin dan hadirat. Sebab saya tak dengar lah dalam hati tu. Tapi kalau saya boleh dengar, bahaya juga. Jadi sebab itu, hadirin dan hadirat, Aisyah ni bila dia kata dia dengar, maknanya dengar di lidah, bacaan-bacaan lidah, bukan bacaan dalam hati. Jadi tuan-tuan kena jelas, zikir kita dalam sembahyang kena sebut di lidah. Segala bacaan kita dalam solat kena sebut di lidah. Dia tak boleh sebut dalam hati. Maknanya kalau dia rokok pun mulut tak bergerak. Itu baca apa tu? Kenalah baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
Rabbi ghfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kena baca di lidah. Itu doa Nabi SAW ketika. Dan ada satu lagi doa adalah doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada sahabat baiknya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni satu hari dia ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa yang boleh aku baca dalam salat. Lalu Nabi pun kata kepada Abu Bakar, kul, bacalah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Pendek je doa dia. Apa dia? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku ini telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang begitu banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tak ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa selainmu ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kau ampunkanlah aku dengan pengampunan daripada sisimu dan kau rahmatilah aku, kau Maha Pengampun, kau Maha Penyayang. Dan doa ni tak disebut pun nak dibaca kat mana. Maknanya betul lah dalam salat Nabi suruh Abu Bakar baca dalam salat, tapi Nabi tak spesifikkan nak baca kat mana dalam sembahyang. Cuma ia disebut oleh para ulama hadis. Antaranya adalah Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah. Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, di dalam kitabnya Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatil Ahkam, beliau mengatakan doa tu dibaca pada salah satu daripada dua tempat dalam salat. Doa tadi tu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, tu dibaca pada salah satu tempat di dalam salat. Yang pertama, sama ada ketika sujud, ia baca doa tu. Yang kedua, sebelum salam. Sebelum salat. Maknanya selepas kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah. Contohnya, aplikasinya begitu. Jadi ini antara tiga doa Nabi yang Nabi baca ketika sujud. Allahumma ighfir li dhanbi kullah sampai habis. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik sampai habis. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada satu lagi doa yang diajarkan oleh Nabi, dan kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana aktsaru, antara bacaan Nabi yang paling banyak ketika rakaat, ketika sujud adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Yang ni yang paling banyak Nabi baca ketika rakaat, ketika sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Pendek je. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar. Ada subhanallah, ada alhamdulillah, dan ada istighfar kepada Allah. Yang mana Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, sebagaimana dalam surah Idza Jaa Nasrullah itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah kamu dengan memuji kepada Tuhan kamu dan istighfarlah kamu. Jadi tasbih ada, tahmid ada, istighfar ada, itu perintah. Aplikasinya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Sabbihisma rabbikal a'la, itu perintah. Aplikasinya ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Fasabbih bismi rabbikal azim dalam surah Al-Waqiah, itu perintah. Aplikasinya subhana rabbiyal azim wa bihamdih ketika rakaat. Semua ada dalil, hadirin dan hadirat. Semuanya ada dalil daripada Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai kesimpulan dan penutup, maka kita perbanyakkan doa ketika sujud.